Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi. Alia dah official masuklah dekat rumah sewanya di Windsor. So hari tu kami dua ada peluang nak jalan-jalan. Kami dua fly ke Dublin dengan Aer Lingus. Macam biasa di airport kena pula safe check in termasuk kita pun luggage. Kini tu serba-serbi mudah si perlu nak berurusan dengan manusia. Tu area Terminal 2. Siapa-siapa nak solat, kat situ lah tempatnya. Dalam tu pun ada nyampun information untuk dibaca. So kita siapkan tinggal belon lah. Tempat Kristian. Boleh bising gila situ. Okay. Alhamdulillah kami dah sampai dekat Dublin Airport dalam Republic of Ireland. Sejam setengah je dari London dari Heathrow Airport. 24. Sekejap je. Bila nak ambil bas pergi ke accommodation tempat tinggal Medok dalam bandar Dublin. Alia beli transportation card Ni ya Nangga? Ada 72 jam. 72 jam? 72 jam. Yang unlimited travel. Unlimited pun Okay. So Once kita activate-nya lah. So pasti dalam kad bas. Okay. Kami duduk kini tu menuju ke Dublin City lah. Naik bas Dublin Express dari airport. Dublin Express tu bas tu kami duk beli through online lah nyempun tiketnya. Dekat airportnya saya ada train menuju ke bandar. Jadi kena ambil bas ke taksi ke dekat situ. Yang ada macam banyak jenis juga lah basnya dari airport tu. Salah satunya yang tu lah Dublin Express tu. Situ lah apartmen tempat kami dua diamnya, apart hotel lah atas ya. Kami dua tingkat 5. Berdepan lalu dengan tram. Senang lah ya. Depan tu aja ni ya nak ambil tram. Alhamdulillah kami dua dah sampai bilik dah. Tu lah apartmen 1 bedroom kat situ. Dapat betul ya. Kawasan apartmen dekat dengan dok. Kami duduk tadi kat sebelah nun sama lebih kurang macam tu juga lah. Petang tu kami duduk around dekat-dekat je lah. Si jauh dari apartmen kami duduk diam. Di depan kami tu ialah River Liffey, sungai yang mengalir di tengah-tengah bandar Dublin dan boleh dikatakan sungai yang paling penting dalam sejarah bandar Dublin tu. Sungai tu bermula dari kawasan pegunungan Wicklow dan yang mengalir kira-kira 120 km sebelumnya melalui Dublin dan akhirnya bertemu dengan laut di Dublin Bay. Sungai tu juga membahagikan pusat bandar Dublin kepada 2 bahagian, iaitu North Side dan South Side. Mun kita tangga dari sudut sejarah Dublin tu, sungai tu memainkan peranan yang sangat penting sebab dulu orang Viking yang menggunakan sungai tu sebagai luluannya untuk masuk ke Dublin dan sidak mulah penempatan di kawasan berhampiran sungai tu. Dari situlah Dublin mula berkembang sebagai sebuah pusat perdagangan dan bandar yang penting. Kini tu kita boleh tangga di sepanjang River Liffey tu ada banyak jambatan lah yang menjadi ikon Dublin. Antaranya Halfpenny Bridge, O'Connell Bridge dan Samuel Beckett Bridge. So, mun siapa-siapa datang ke Dublin tu, River Liffey tu memang susah kita nak terlepas pandang sebab sungai tu yang membelah bandar Dublin. Kami dua jumpa satu restoran Thai halal kat situ. So, alhamdulillah lah dekat juga dengan rumah kami dua. Ya bangunan apartmen kami dua. Selamat pagi. Kami dua Alia dalam bas dah kini tu. Pagi tu kami dua nak pergi ke apa nama tempatnya ni? Phoenix Park. Phoenix Park.
Semalam kan Alia beli kad ya nak untuk 72 jam kad ya. Boleh guna 72 jam 3 hari macam ni lah. Cun-cun je lah masa kami duduk dalam bandar Dublin tu. Untuk bas 2 tingkat kami duduk kat paling atas nak ngambil view keseluruhan dapat nangga dalam bandarnya nak. Okey. Mudahlah ngambil niatnya sebab nya ada madah kat sini tempat berhenti nak. Kami duduk cek dari Google Map lah tempat nak kami duduk pergi ya. Tok lah dalam bandar Dublin. Nya ikonik busnya kuning hijau pun bus. Ikonik busnya. Dalam bandar tu nya ada laluan memang khas untuk tren. Bukan tram. Dalam bandar tu. Ya tram dalam bandar. So tiket yang dibeli kami dua ya, yang 72 jam ya, yang termasuk semua sekali lah untuk public transport dalam bandar Dublin tu. Lebih murah ambil kad macam ya lah daripada kita beli single tiket muna naik yang pun public transport. Kini tu kami berada dekat Phoenix Park, salah satu taman bandar terbesar di Eropah tu. Taman tu dah wujud sejak tahun 1662. Dulu asalnya tempat sidak raja memburu lah taman tu. Kini esoknya menjadi tempat rekreasi untuk penduduk Dublin dengan pelancong. Pun kita bernasib baik bolehlah nanggar rusak-rusak yang berkeliaran di taman tu. Aiko. Awak tiket. Bilang duit. Kami duduk ngagak George Street Arcade, sebuah pasar tertutup yang unik lah di tengah bandar Dublin tu. Tempat tu sebenarnya dah ada sejak dari tahun 1881 dan yang merupakan tempat shopping pertama lah di island tu. Bila masuk ke dalam tu, kita boleh merasa suasana klasik lah. Sebab dekat situ kita ada nanggar banyak kedai, gerai-gerai yang kecil jual macam-macam dari pakaian vintage, barang seni, buku, barang koleksi sampailah ke makanan. Kami nak orang Viking dalam ni. Nasi tahu nangga. Lunch tu kami duduk makan dekat Indian restaurant, Indian dengan Nepalese restaurant. Makan roti nan dengan tu. Tadi kami duduk nanya, yang pun tak daging, tak ayamnya halal ke si nak. Sebab risau je sebenarnya nak masuk. Sekali bilanya siapnya nunjuk kaki daging dengan ayat apa ni, sertifikat tidak halal tidaknya. Alhamdulillah. Antara tempat menarik dalam Dublin yang wajib pergi ialah Dublinia, yang sebuah history museum yang mempamer zaman Viking dan zaman medieval Dublin. Di sebelah Dublinia tu pula ialah Christchurch Cathedral, sebuah gereja yang tertua di Dublin. Katedral tu dibina oleh orang Viking masa abad ke-11. Sini kita duduk tu ya. Dublinia. Oh, Viking Museum. Sebab Viking tu nya pernah datang dan diam di Ireland tu nak. Jadi so kita kena agak lah. Yang pun peninggalan kat situ. Oh, tempatnya siapnya molah pedang. Macam ni rumah orang Viking. Dapurnya. Bunyinya berak. Alia mulah namanya dalam Viking. Elsia. Iyalah nama Alia dalam Viking.
kuat sikit baru nampaknya pun Kami dah sampai dekat atas tower tu, yang tangga atas ni. Naik tangga tadi 96 lah ya. 96 anak tangga padahnya. Nang nak leput juga lah. Aku sih boleh guna lift ya. Ya untuk orang wheelchair je. Malu lah. Orang lain tua-tua naik-naik lah. Kami duk sadar duit shilling 1 euro. Alih mana je nagih. Ni, mama sedar. I have some more, please. Hai, benar tak pun nak duit juga. Euro, please. So, balik nanti. Singgah dekat Diwali dulu. Medok dah singgah kat Diwali dulu. Tempat Medok makan tadi. Ada tertinggal barang kat siang. Dublinia dan katedral tu sebenarnya dihubungkan oleh sebuah jambatan yang tertutup. Jadi orang yang melawat Dublinia tu boleh terus masuk ke kawasan katedral melalui laluan tu lah. Kami dua terjumpa dengan sebuah katedral terbesar di Ireland tu, namanya St. Patrick Cathedral. Katedral tu sebenarnya dibina lebih 800 tahun yang lalu lah, sekitar tahun 1220. Yang dibina didedikasikan untuk St. Patrick. Setidaknya percaya St. Patrick tu lah yang memperkenalkan agama Kristian di negara tu. Kami duduk lalu depan Guinness pun Storehouse. Storehouse-nya ada kat situ. Dublin tu nya terkenal dengan Guinness lah, sebabnya memang berasal dari situ. Nampak orang beratur dekat sia. Nya ada molah nak ya, tua juga sebab dalamnya pun ada museum juga. Sejarah macam ni Guinness tu bermula. Orang yang mengusahakan Guinness tu namanya Arthur Guinness. Sebab ialah namanya Guinness. Jadi nyebut Guinness. Waktu kami duduk alia nak ke Dublin hari mari landlord rumah alia dekat Windsor ya Madah tentang beer dekat situ. Nya adalah yang paling sedap lah. Nya Madah beer situ paling sedap. Nya nanya medok alia, boleh sikit kami duduk coba minum. Yalah nya si tahu nak. Bisi hal lah medok Madah si dapat dah madahnya. Orang Islam kita si boleh minum ya. Tapi nya ada bolah juga yang non alkoholik. Bisi apalah. Si minum pun si hal. Kebetulan lalu situ. Teruslah kita bercerita. Saya dah lah maksudnya nak mempromosikan arak tu. Jangan pula salah faham. Jangan membayarkan saya pula. Saya dah niat nak mempromosikan arak tu. Lalu dekat kawasan tu nya ada sejarahnya pun lah orang yang mengusahakan tu. Sejarah family. Rasanya ada dalam Netflix nak lihat Ada dalam family yang pun cerita. Banyak kuda kat situ. Okey, hari ke-3 kami duduk di Dublin. Macam biasalah pagi-pagi kami duduk naik bas lah nak berjalan. Dublin Express. Kami duduk dalam bas tingkat atas. Ya dapat ngambil view macam tu. Mun duduk dekat bas dapat ngambil view kacak macam tu. Jom kita masuk dalam castle. We are at Dublin Castle, the heart of the country. This is not just a castle, this controls the entire country. Dublin Castle tu dibina oleh pihak Norman pada awal abad ke-13 di atas tapak penempatan Viking. Selama lebih 700 tahun, Dublin Castle tu juga pernah menjadi pusat pentadbiran British lah di Ireland. Selepas Ireland merdeka tahun 1922, bangunan tu diserah kepada kerajaan Ireland. Kini tu Dublin Castle tu digunakan sebagai tempat majlis rasmi kerajaan lah, dan sebagai kompleks kerajaan juga, dannya pun dibuka kepada orang ramai sebagai salah satu tempat tarikan pelancong utama di Dublin.
Masa World War II, bilik tu pernah dijadikan hospital dekat situ. Banyaklah katil-katil kali dalam bilik tu sebelum tu. Sebelum abad ke-20, Ireland tu, negara tu, setidaknya pernah ada raja juga dari kalangan raja-raja tempatan sebelum datangnya British masa ya. Lepas ya setidaknya di bawah British monarki. Dan tahun 1949 nya diisytiharkan jadi negara republik dan sistem beraja setidaknya pun dihapuskan. So negara tu nya ada presiden lah. Yang ada raja lagi. Kami nak pergi dekat Dublin Mosque ni tu. Ya, Dublin Mosque tu nya dekat keluar sikit daripada bandar Dublin. Dalam ada setengah jam kali ya. Setengah jam 40 minit macam ya lah. Kami duduk dalam bas tu. Tapi baguslah bas tu kosong menuju ke sebelah jalan sebelah nun. Sebenarnya asalnya plan awal kami duduk nak pergi driving sebenarnya. Nak pergi dekat Wild Atlantic Way. Ngikut macam yang vacation pun naik ya sekolah. Tapi masalahnya kami tertinggal, kami pun driving lesson dekat Saudi. Jadi saya dapatlah setidaknya saya nerima yang digital pun. Digital driving lesson JPJ ya, nak dalam app setidaknya saya dapat nerima. So cancel lah saya dapat. So memenangkan saya dapat driving. So kami duduk dalam Dublin, kami duduk diam kat situ, stay situ dalam 4 malam aja lah. Untuk view kami duduk lah. Sepanjang perjalanan kami duduk nak pergi ke Dublin Mosque tu. Okay, sampai dah kami duduk dekat Islamic Cultural Centre of Ireland. Dalam tu ada masjid. Besar masjidnya. Nampak kan? Kami duduk pergi depan. Tu lah masjid. Salah satu masjidnya, ada lagi masjid lain dekat situ. Untuk yang terbesar rasanya. Woman prayer room kat sebelah tu. Besar juga tempat orang solat tidaknya. Tempat duduknya bersih lalu. Tandasnya pun bersih nah. Area tu macam betul-betul macam dekat area Toxteth dalam Liverpool. UK pun vibe dekat situ. Kami duduk tu tadi sebenarnya naik bas, terlajak bas. So, paksalah kami duduk jalan kaki. Pisihan lah cuaca nyaman. Jalan kaki je. Lagi 1 kilometer ya boleh lah. Untuk sebuah lagi masjid di Dublin. Dikatakan yang pertama dan tertua di Ireland sejak tahun 70-an. Rupanya si kedap masjid lah sebab dulu bangunan tu ialah rumah kediaman orang. Sebelumnya direnovate jadi masjid. Okay, kami duduk selalu main dekat sebelah ya. Di tengahnya ada sungai. Sungai Lefi namanya. So kini tu kami duduk nak pergi ke sebelah tu pula. Macam biasa, senang je nak cari anakku. Dah dapat buku? The Way Forward. Buku untuk memahami kehidupan. Buku untuk memahami kehidupan. Okay, that's great. Oh ya, jalan kat situ. Area dekat sebelah tu banyak naiklah kedai Asia halal area situ. Kami duduk tu nak cari kedai makan Malaysia. Namanya Kopitiam. Dah jumpa dah kami duduk Kopitiam.
nasi makan. ABC. Alia order air apa teh? Air teh ais. Teh ais. Bukan teh ais, Sri. Sri Lehti. Okey. Kami duk makan lamb curry, sayur kangkung, sambal, belacan dengan lemon chicken. Dua nasi putih. Tempat terakhir yang kami dua lawat hari tu ialah Trinity College Dublin, sebuah universiti tertua di Ireland yang ditubuhkan pada tahun 1592. Universiti itu masih lagi aktif dan Trinity College tujuannya adalah salah satu tarikan pelancong paling popular lah di Dublin. Kami pelancong datang situ sebab nak langgar kampusnya yang kacak dan bersejarah serta nak melawat Book of Kells. Book of Kells tu ialah manuskrip yang berusia lebih 1200 tahun yang dianggap khazanah paling berharga di Ireland tu. Malangnya kami duk si dapat masuk ke dalam Book of Kells ya, sebab kami duk sampai petang dan waktu lawatan dah habis. Jadi siapa-siapa bercadang nak datang situ rasanya kena pergi lebih awal lah supaya kita ada banyak masa untuk nanggal semua tarikan yang ada dalam Trinity College tu. Tram dah sampai, medok nak balik dah. Nak pulang ke rumah, penat dah jalan sehari-hari. Jom Alia. Pagi tu kami dua akan mula aktiviti tu lah. Viking Splash Tour. Berjalan di atas jalan raya dan masuk dalam air. Kelak dah tenangga macam ni. There, if you want to use them. Thing you need is no drinking or eating on the vessel. French. Window. It's so nice inside that people rent it. Ramai orang dah ready nak masuk dalam air dah tu. People on the side and they would transfer the cargo onto barges or into the west. You're going to see three little buildings beside the little boat. Any birthdays on the bus today? Anybody's birthday, no? That's on the boat. Good experience on the boat. Itulah toilet dalam bandarnya, public toilet. Bagus nak tandas dalam bandarnya, very clean. So kini tu kami dua dalam bas nak pergi ke Power Court House and Garden. Nya jauh lah, jauh dari dah di luar daripada Dublin dah kami dua tu. Tunggu Uber lagi. Adik turun dari bas ya. Basnya ya aja, bas T1 ya. So kini tu kami dua naik ya. Ya katanya Uber. Tok, ianya. Ianya. Okey. Driver Uber ya. Salah nurun kami dua. Diturunnya kami duduk dekat Power Court Estate Hotel. Sekali terpaksalah kami duduk berjalan impun. Mujur siklah jauh gila. Tapi penat lah. Sebab jalannya menaik. Sampai penat lah. Depannya Ni dia, depannya dah. Okey. Ya Allah. Semput. Susah dah. Okey, sampai dah kami duduk dekat Power Court tu. Nama tempat tu Power Court Estate House and Garden. So masuk je nang kat situ. Benda pertama lo cari toilet. Ni toilet. Okey. Medok melihat dalam metik. Berapa air Alia? Jangan kau tunjuk muka happy. Air mineral tu dah 2 euro. Kebukan guide kat situ. Tu lah nak kira agak kami dua. Alia dah beli tiket online. Okey. Start dari sini tu Alia. Kita berada di situ kini tu entrance Okay. and exit. So Alright. kita mau guna laluan pink tu lah. Okey.
Laluan biru yang untuk orang KU. Okey. Kita akan singgah-singgah lah yang pun tourist point, Oh, Wall okey, betul Garden, juga, Dolphin ABC. Pond, Hmm. Pet Cemetery, yang ada Tasik, yang ada Japanese Garden, Italian Garden. Bagus tu set ni ah. Berapa step tu dalam tu? Jom. Mun kita orang nak tahu, Power Court Estate tu ialah salah satu estate dan taman yang paling terkenal di Ireland. Tempatnya terletak di County Wicklow, nama tempat dia. Yang kira-kira 30 minit lah dari bandar Dublin. Mun naik bas dek dalam dekat sejam juga lah kami duduk tadi. Nya ada sejarah lebih 800 tahun. Dulunya sebuah istana lah, istana zaman medieval. Sebelumnya diubah menjadi rumah agam, mansion pada abad yang ke-18. Kubur haiwan. Pet Cemetery. Itu ialah tanah perkuburan khas untuk haiwan peliharaan keluarga yang pernah ngempun estate tu. Setiap haiwan kesayangan Sida ada batu nisan dengan nama dan tarikh bila mati. Untuk menunjukkan betapa keluarga-keluarga tu sangat menghargai haiwan peliharaan sebagai sebahagian daripada keluarga Sida. Tanah kubur tu siklah besar gila, tapi nya menarik perhatian turis lah, sebab ada kisah-kisah di setiap batu nisan situ. Kacau. Pokok ya berbunga pink. Tidak sih tahu apa nama pokok ya. Ya ada orang pink ya. Ya orang bukan bunga. Dalam Japanese Garden. Masya Allah, kacak lalu dalam tu. Depan nun pun banyak bunga. Bunga Azalea Japonica. Bunyi di kampung, dengar bunyi burung. Tower Valley kat situ. Alia, Power Court ada nama orang sebenarnya. Oh, yang nama orang. Oh. Yang nama Noble. 8th Viscount and Viscountess Power Court in 1908. Yang Noble. Noble. Oh, yang Noble. Macam ada kaitan juga lah dengan royal family ataupun orang-orang penting yang diberi gelaran daripada royal family. Tentunya lampun semua tu. Power Court tu nak sebelah nun hotelnya, golf dengan tok tamannya. Dekat situ ada kafe juga. Boleh nak makan kek kan? Jom. Ni kita jumpa orang Singapura. Orang Singapura. Medok dah check out. Tengah nunggu bas Dublin Express menuju ke airport.
Senang lah dekat situ. Dari hotel Medok atas ya, turun ke bawah, terus jumpa tempat tunggu bas. Sampai dah. So beg kami dua hanya boleh terhad ngembak yang tok je lah. Kami dua si boleh ngembak yang lain. Beg kecil kami dua. Beg handbag kali ada. Pi masuk dalam, terpaksa masuk dalam beg kami lah. Dengan beg kecil tu. Tok kena bola kecil-kecil lah, si boleh bola besar-besar. Sebab mungkin kita nak mengkah yang hand carry pun ya dikira 10 kg. 10 kg ya kena beli. Jadi macam membazir lah, barang medok si banyak ni. Jadi macam biarlah RNA tu. Ya very strict. Jangan terlebih kg, jangan terlebih beg. Kami dah check in semua. Kami tu dah lepas security. Ada cerita lah dekat security tadi kami dua. Sebab dekat kita kena mungkin kita pakai jaket ke, pakai vest ke memang kena keluarkan lah. Memang kena take off. Jadi bagi siapa-siapa yang pakai hoodie pun sama juga. Kami dua-dua pakai hoodie. Sebab masih sejuk dekat situ pak. Dua-dua pakai hoodie pagi tadi. Medok saya dah pakai t-shirt apa dekat dalam. Tu adalah baju kami dua lah. Biasa kami dua keluarkan simpan dekat dalam bakul. Sekali tanyanya nak apa? Tanyanya yang madahnya nyuruh buka nak madahnya. Padahal yang tu adalah kita pun baju nak, jadi okeylah katanya. Tapi kena melalui lah pemeriksaan. Memang strict lah. First time juga kami sebenarnya macam tu. Banyaklah travel. Itulah pengalaman kami yang kami rasa yang sangat strict. Tapi yang meriksa ya perempuan dah yang madah yang mualah macam tu disebabkan kita pakai hoodie. Dan hoodie tu pula kita siapa buka sebab nampaklah badan nak minta buka. Yang lucunya kami pun mikrofon, ada mikrofon kami dekat situ. Kami lupa dah tadi nak cabut mikrofon tu. Pun diambilnya, tapi saya pulangkan balik dah mikrofonnya. Dah cerita kami dua. So kami dua flight kami dua lama sebenarnya, dalam 2 jam lebih gini. So kami dah minum dulu lah, minum kopi duduk situ. Okay. Bye Dublin. Nak datang lagi ke sini? Boleh, tapi kat luar. Yalah, 2 dari Dublin. Yang kena keluar sebenarnya. Yang kena round dekat bahagian countryside-nya, keliling Dublin-nya. Ya, mau view-nya nak kaca.